TV KPM. Qala Tariq ibn Ziyad fi Fathul Andalus. Ayyuha an-nas, ayyuha askari, aina mafar, aina mafar, wara'akum fil bahri, wa amamakum fil adu. Alaysat Allah ma'ana? Allah ma'a as-sidqu wal amanah. Allah ma'a al-iman wa taqwa. Izan khuzzu silahakum hayyan izhabu ila midanil harbi. Telah berkata Tariq bin Ziyad ketika penaklukan kota Andalus, wahai tentera-tenteraku, wahai tentera-tenteraku, di manakah kalian ingin lari? Sedangkan laut di belakang kalian, musuh di hadapan kalian. Bukankah Allah bersama kita? Allah bersama dengan orang-orang yang jujur dan amanah. Allah bersama-sama dengan orang yang beriman dan bertakwa. Ayo, ambillah senjata-senjatamu. Marilah kita menuju ke medan peperangan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Itu dia lantunan pesanan Panglima Perang yang cukup bersemangat pada pagi ini. Alhamdulillah anda semua sedang menyaksikan Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Pagi-pagi ni kita ceria, kita rasa bersemangat. Tambah-tambah kita selepas dengar tadi pesanan Panglima Perang Tariq bin Ziyad ketika mana perang ataupun zaman Andalus satu ketika dahulu. Baik, kita tak nak dengar panjang, kita tak nak bercakap panjang sebab saya tak sabar untuk hari ini kita nak belajar dalam Usuluddin, faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus. Tapi kita nak kenal dengan lebih dekat guru ataupun ustaz yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Jom kita sama-sama saksikan profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Shah. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nampak segak, nampak luar biasa aura je pagi ni Ustaz. Syukran jazilan. Tapi satu soalan saya tertanya. Ustaz pakai macam ni, orang rumah tak marah ke Ustaz? Itulah orang rumah mengajuk je. Tapi saya kata dengan dia jangan risau. Menurut kajian, nama yang bermula daripada AS biasanya A amanah S setia. Wah, itu yang paling penting. Terus terhilang tajuk. Amanah dan setia insya-Allah. Baik Ustaz, seperti biasa Ustaz, kita masih dalam suasana pandemik COVID-19 yang mana kita nak kena sentiasa mematuhi SOP yang telah pun diarahkan kepada kita untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian wabak COVID-19. So macam hari ini, pagi ini kita dah menjaga penjarakan fizikal Ustaz. Kita dah menjaga lebih kurang daripada 1 meter dan sekarang kita nak sama-sama sanitasi tangan kita Ustaz. Ya, tafadhal. Insya-Allah. Okey, insya-Allah ana sa'udaris fi kalimah Arabiyah insya-Allah. Al-awwal sanakhus sanitizer. Sanakhus sanitizer. Dalatan bainal asabi'. Dalatan bainal asabi' hakaza wa kaza. InsyaAllah. Itu dia. Kita gosot ataupun kita dalatan tu selat kan? Selat. Lebih tepat sekali selat tangan kita kedua-dua belah sekali Ustaz. Itu dia. Ustaz dah, saya pula. Okey, tafadhal. Okey, macam Ustaz ajar tadi, kan sanakhus, sanitizer, Ba'din, dalatan bainal asabi'. Aywa, masya-Allah. Kan kita nak sama-sama memutuskan rantaian wabak COVID-19 dan dalam masa yang sama kita dapat tambah vocab kita Ustaz. Tadi Ustaz ajar kita.
Baik, Ustaz, hari ini kita nak belajar sama-sama untuk subjek Usuluddin. Naam. Dengan topik kita adalah faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus. Kan? So mungkin orang kata apa, ramai juga yang membaca sirah-sirah ataupun sejarah zaman para sahabat, zaman para rasul terdahulu, dan antaranya yang cukup popular juga adalah Andalus, Ustaz. Andalus, So mungkin selain daripada faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus, apa lagi ataupun topik-topik apa lagi yang ada dalam Usuluddin, Ustaz? Okey, syukran jazilan di Azhar. Aywa. Okey, insya-Allah dalam Usuluddin, dalam Usuluddin dia ada 8 bidang. Ada 8 bidang yang akan dipelajari oleh pelajar-pelajar. Yep. Yang pertama bidang tauhid, okay, yang kedua bidang tafsir, lepas tu ada ulum Quran, lepas tu ada hadis, ada ulum hadis, Yep. ada al-tarikh Islami fi hadzal yaum. Yeah. Fi hadzal yaum insya-Allah sanadrus ma'a al-tarikh Islami, Aywa. ba'din tasawuf wa akhlak Islamiyah. Itu 8 topik ni 8 mesti dikuasai oleh para pelajar, Ustaz. Baik, Ustaz, kita tak akan berdua saja, Ustaz. Okey, nak. Kita nak mempersilakan rakan-rakan kita ataupun para pelajar, adik-adik daripada Sekolah Agama Menengah Sungai Selisik, Kuala Kubu Baru, Selangor. Kita persilakan adik-adik kita untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum, kaif halukum jami'an ya tullab? Cuba unmute sikit mic, kan? Kita nak dengar suara-suara yang luar biasa daripada pelajar-pelajar Sekolah Agama Menengah Sungai Selisik, Kuala Kubu Baru. Kaif halukum jami'an? Alhamdulillah. Okey, kita nak bertaaruf, Ustaz. Boleh, Ayuh, insya-Allah. Kita nak bertaaruf dengan rakan-rakan ataupun adik-adik kita daripada Sekolah Agama Menengah Sungai Selisik, Kuala Kubu Baru, Selangor ni. Kalau kita mulakan awalan bersama dengan Ammar Abashi, boleh ke? Ammar Abashi, tafadhal. Tafadhal. Labudda kalimah lughah Arabiyah insya-Allah. Aywa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismi Ammar Abashi bin Marzuki. Ana min Ma'had Adini Al-Islamiyah Sungai Selisik. Selangor. Aywa, syukran jamil. Baik, kita teruskan adik kita yang seterusnya, rakan kita seterusnya, Thaqif Haziq, silakan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismi Muhammad Thaqif Haziq bin Yaqub. Ana min Al-Mahad Sungai Selisik Ad-Dini Al-Islami. Aywa, syukran. Ba'din Muhammad Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Muhammad Hamzah bin Fadil. Ana min Al-Mahad Adini Islami Sungai Selisik. Aywa, syukran. Sumayyah, tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Putri Ahmad Asalabi min Al-Ma'had Sungai Selisik Ad-Dini Islami. Aywa, jamil jiddan. Baik, Dorsari Natasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismi Nursari Natasha binti Maksum. Ana min Ma'had Sungai Selisik Ad-Dini Al-Islami. Itu dia. Baik. Seterusnya yang terakhir adik Nisa Afika. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ismi Nisa Afika binti Hashim. Ana min Al-Ma'had Sungai Selisik Ad-Dini Al-Islami. Baik, syukran jazilan kepada semua yang rakan-rakan kita yang memperkenalkan diri pada pagi ini. Semua dah ready untuk kelas kita Usuluddin ni? InsyaAllah. Alright. Baik, insya-Allah kita nak teruskan sekejap lagi, Ustaz. Okey, Kan berkenaan dengan Usuluddin, faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus. Tadi kita dah dengar daripada Ustaz cerita berkenaan sedikit berkenaan dengan faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus dan juga 8 topik yang perlu dikuasai oleh pelajar. Tapi sekarang kita nak tengok dulu apa kata pelajar-pelajar berkenaan dengan Usuluddin ataupun topik kita pada pagi ini. Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum, sabahul khair.
pada pendapat saya, topik ini amat menarik kerana tamadun Islam di Andalus berjaya membina sebuah negara yang maju dan bertamadun dalam pelbagai aspek kehidupan. Justru itu, negara-negara Islam yang lain boleh menjadikan tamadun Islam di Andalus ini sebagai contoh atau teladan yang baik dalam membangunkan negara yang madani dan maju. Usuluddin Mumtaz, insya-Allah. Assalamualaikum, sabahan khair. Pada pendapat saya, topik ini amat menarik kerana saya dapat mempelajari tentang faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus yang berjaya membentuk sebuah empayar Islam yang hebat dan bertamadun suatu ketika dahulu. Oleh dengan itu, antara faktor-faktornya ialah dapat dilihat daripada 4 sudut. Yang pertama, ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, ketenteraan. Yang ketiga, pentadbiran. Dan yang keempat, pembangunan. Usuluddin Mumtaz, insya-Allah. Saya amat tertarik dengan tajuk ini kerana saya dapat mengetahui faktor-faktor kejayaan Daulah Umayyah di Andalus dalam bidang ilmu dan teknologi. Oleh itu, antara tokoh ilmuwan yang terkenal dalam bidang falsafah ialah Ibn Rushd yang telah menulis kitab At-Tahafut. Manakala dalam bidang teknologi pula, sistem pengairan yang dikenali sebagai Nizam Al-Rai dan juga terusan telah pun digunakan pada zaman Daulah Umayyah di Andalus, yang mana ketika itu masyarakat Sepanyol belum sampai untuk berfikir ke arah teknologi tersebut. Saya amat berterima kasih dengan Ustaz Ahmad Shah yang telah membantu dan mengajar saya subjek Usuluddin. Usuluddin Mumtaz, insya-Allah. Keep it up, don't give up. Itu dia Usuluddin Mumtaz, keep it up, don't give up. Itu kata-kata daripada pelajar-pelajar sekolah agama menengah Sungai Selisik, Kuala Kubu Baru, Selangor. Baik Ustaz, mungkin kita nak tahu juga untuk awalan ni sebagai pengenalan berkenaan dengan faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan seberingkas kepada kita semua, insya-Allah. Okey, insya-Allah faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus ini dia adalah rentetan daripada Daulah Umayyah di Damsyik. Yeah. Apabila mereka telah tewas dengan Empire Abbasiyah, maka Daulah Umayyah ini telah lari antaranya Abdul Rahman An-Takhil dan sampailah ke Andalus dan dibuka Empire Umayyah ini di sana. Dan banyak kemajuan ataupun hadarah yang berlaku di sanalah ketika era kepimpinan Umayyah di sana. Itu dia. Seronok sebab bila kita belajar berkait dengan sejarah ni Ustaz sebab dia sedikit sebanyak kita dapat belajar daripada sejarah ataupun sirah yang lalu untuk kita teruskan kehidupan kita ke depan. Mungkin apa yang baik, apa yang hebat tu kita sama-sama contohi, mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu kita jadikan sebagai pengajaran agar kita tidak mengulanginya di masa akan datang. Baik, kita nak teruskan pembelajaran kita tetapi kita nak bagi ruang dan peluang kepada anda semua untuk ready dulu. Mungkin ada yang nak ambil pen, yang nak ambil kertas, nak tulis, nak catat apa yang Ustaz nak sampaikan kepada kita kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di Teras Didik TV KPM. Jumpa kejap lagi. Okey, insya-Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Ustaz Ahmad Shah, guru yang akan mengajar berkenaan dengan subjek kita hari ini Ustaz. Usuluddin. Kita nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet, semua dah ready? Itu dia. Semua dah ready, dah tak sabar dah sebenarnya. Kita nak sama-sama untuk belajar berkenaan dengan topik faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus. Tapi sebelum tu Ustaz, saya ada perasan, adakah ini buku teks untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang untuk tahun ini punya sesi pembelajaran? Naam. Hakaza buku teks yang telah digunakan oleh semua sekolah agama bantuan kerajaan lah. Okey, dan saya difahamkan buku ni Ustaz yang
antara penulis ni Ustaz? Saya dan kawan-kawan lah. Itu dia. Masya-Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita nak teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk usuluddin. Silakan Ustaz. Okey, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Bikhair insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Insya-Allah hadha al-yawm ana al-ustaz Ahmad Shah sa'udarisukum maddah usuluddin fi qismi al-tarikh islami tahta al-mawdu' awamil hadarah Umayyah fil Andalus. Insya-Allah. Awamil hadarah ad-daulah Umayyah fil Andalus. Ma huwa awamil? Awamil huwa qabla zalik faktor ketamadunan dalam Umayyah di Andalus. Insya-Allah. Ayuha al-mustami'un al-kiram, tafaddal bil musyahadati televizyon. Qabla sanabda fil durus انظر معا معيار التعلم في هذا اليوم. معيار التعلم في هذا اليوم في اثنين فقط. الأول عوامل الحضارة دولة أموية في الأندلس. والثاني نشأة الحركات العلمية للدولة الأموية في الأندلس من العلوم والتكنولوجيا. إن شاء الله. فهمتم؟ فهمنا. فهمنا إن شاء الله. إن شاء الله. أيها المستمعون الكرام، إن شاء الله في هذا اليوم عوامل حضارة الدولة الأموية في الأندلس، وتمثل هذه عوامل في أربع نواحي. الأول العلمية والثقافية، والثاني العسكرية، والثالث الإدارية، والرابع العمرانية. أذهب فهمتم؟ أيوة فهمنا إن شاء الله. أوكي. الآن ما هي المياه والثقافية؟ المياه والثقافية هي في اثنين فقط. صارت قرطبة مركزا للعلوم والآداب والإنتاج العلمي. والثاني وسعت حركات ترجمة الكتب الأجنبية إلى العربية. أيوة. فهمتم؟ فهمنا أستاذ. Ayuhal mustami'un al-kiram, okay, insya-Allah. Faktor yang pertama kemajuan ataupun ketamadunan Empayar Umayyah di Andalus yang pertama dari sudut ilmiah dan thaqafiyah. Ilmiah bermaksud ilmu dan thaqafiyah pengetahuan. Okey, maksudnya ketika era kepimpinan Qurtuba ini menjadi satu pusat ilmu. Di mana kullul bilad minal Ingilizi wal Asia wal kullukum sarat Qurtuba markaz lil ulum, menjadikan Qurtuba ini sebagai pusat ilmu. Selain ilmu, dia juga adalah pusat adab, kesastraan dan juga pusat-pusat mengeluarkan ilmu-ilmu intaj ilmi. Wasani, tamadunnya Andalus ini wasiat. Dia memperluaskan pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan yang penterjemahkan kitab-kitab ajnabi. Makna ajnabi? Ajnabi adalah kitab-kitab daripada bahasa asing kepada bahasa Arab. Maksudnya orang-orang Arab pada waktu itu dia menerima kitab daripada lain tapi telah diterjemah. So menjadi pusat pengumpulan dan penyebaran di situ. Betul Azhar. Maksudnya hebatnya tamadun kita atau tamadun Islam Umayyah di Andalus itu dia menjadikan telah terjadi tempat tumpuan dalam bidang ilmu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Baik ya tulab, ayu soal? Khalas? Khalas. Okey. InsyaAllah. Okey, la khalas. Alhamdulillah. La khalaskum insyaAllah ba'din wasani al-askariyah. Al-askariyah. Apa makna askariyah? Askariyah ketenteraan. Hakaza. Aywa. Law Misri hakaza kul keda. Hadza keda. Keda. Okey. Askariyah ma hiya askariyah? Askariyah bi isnain.
Okey. Al-awwal tamayyaza asru Umayyah fil Andalus bijanibi quwwati jaishi bashariyah wal askariyah adidatan wa mutanawwi'atan. Wasani fi ahdi Abdurrahman An-Nasir isti'adatil al-bilad bi quwwatil askariyah. Okey. Maksud dia dalam bidang ketenteraan ini tamayyaza. Tamayyaza ni istimewanya zaman Umayyah di Andalus ini, di Andalus terdapat kekuatan tentera yang amat dahsyat, Azhar. Maksud dia bermula ketamadun ini, kita boleh tengok gambar gambar-gambar ini. Maksudnya di dalam Umayyah di Andalus ini ketenteraan dia amat kuat, kuwati. Okey. Dalam kuat pula tenteranya itu ada banyak-banyak. Mutanawwi'ah, adidatin, dia berbagai-bagai. Ada tentera laut, darat, udara. Maksudnya ada tentera infanteri, maksudnya lengkap. Sebab itulah semua sekali. Lengkap. Sebab itulah mana-mana musuh dalam masalah adu, mana-mana adu atau lil kafirin, dia nak serang hujumul daulah Islamiah, hazard. Kita ada pertahanan yudafi'un yang mempertahankan. Dari segenap sudut, Ustaz. Dari segenap sudut, berbagai-bagai. Ada yang pakar panah pun ada, pakar medan perang. Okay. Macam tadi saya jadi Tariq bin Ziyad tadi kan. Tariq bin Ziyad sebenarnya dia ada kawan dia seorang. Nama dia Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ni dia juga adalah panglima perang. Maksudnya Tariq dengan Musa Nusair bersama-sama. Okay. Tapi mereka tu bukan zaman Umayyah tu, Umayyah selepas itu. Okey. Yang kedua, pada zaman Abdurrahman An-Nasir, maksudnya An-Nasir ni adalah kepimpinan Daulah Umayyah di Andalus yang ke-8. Okay. Terlalu kuat. Adakhil kan yang mula-mula Adakhil kan? Okey, Adakhil dah ada tapak dia. Bila An-Nasir dia mengkuatkan ketenteraan itu, okay, dalam memajukan Umayyah Andalus, Umayyah di Andalus. Fahimtum? Ayuha at-tulab, fahimtum? Okey, fahimna. Ya tulab, ayu soal? Ayu soal? Okey. Dah. InsyaAllah. Fahim atau fahim, al-muhin la tanam fil fasli. Itu yang paling penting, Ustaz. Itu yang penting. Fahim juga tapi la tanam. Faham juga tapi jangan tidur. Jangan tidur bagi kita belajar sejarah kan. Saya tahu ramai pelajar suka sejarah. Betul. Sampai tertidur. Dia mengenang, Ustaz. Dia sambil membayang-bayangkan, Ustaz. Itulah. InsyaAllah. Okey, Ba'din summa, kemudian unzur ila awamil salisah. Awamil salisah al-idariyah. Al-idariyah bermakna haza. Al-idariyah bermakna pentadbiran. Ketamadunan ini bertitik tolak daripada kekuatan ilmu itu, dan kekuatan tentera itu, dan yang ketiga pentadbiran juga memainkan satu peranan yang penting dalam bertemadunkan Umayyah Andalus di Andalus. Okey. Mahya al-idariyah al-awwal yuqassamu rijalu syurtah ila aqsam. Okey. Minha syurtatun bil-laili wa syurtatun bin-nahari. Wasaniyan unjina al-muhtasibu fi kulli baladin li yushrifu ala aswaqit tijarah. Okey, apa maksud yang pertama? Yuqassamu rijal. Yuqassamu rijal iaitu ketika era kepimpinan Umayyah di Andalus, yuqassam. Yuqassam tu membahagi-bahagikan. Membahagi-bahagikan syurtah. Azhar ta'raf syurtah? Macam mana? Ta'raf syurtah? Ana muskil. Okey. Syurtah polis. Syurtah adalah polis. So, izan dia membahagikan polis ini kepada dua bahagian. Ada syurtah yang jaga bahagian malam, ada yang jaga bahagian siang. Ada juga yang jaga pada bahagian siang. Maksudnya cantiklah. Pentadbiran dia cantik. Maksudnya tersusun. Dia tidak huru-hara. Sebab tu tamadun tu boleh diangkat. InsyaAllah. Okey, yang kedua ujina. Ujina ni menentukan muhtasib. Al-muhtasibu bermaksud penguat kuasa. Penguat kuasa fi kulli baladin. Maksudnya setiap negara itu ada penguat kuasa. Apa tujuan muhtasib ini?
tujuan muhtasib ni ataupun penguat kuasa ni adalah liyushrifa, untuk membimbing atau memantau pergerakan pasar-pasar. Sebab dia nak elak penipuan, dia nak elak kacau bilau semua kan, Zahar kan. Maka pentadbiran Umayyah di Andalus itu dia meletak satu muhtasib. Muhtasib itu penguat kuasa. Ya. Maksudnya bukan sekadar menjaga kawasan sekitar siang dan malam, tetapi juga khusus untuk mereka-mereka yang berjual belilah. Berjual beli. Itu dia. Sebab kita tahu kadang-kadang ni orang-orang Arab ni kadang dia ada menipu sukatan semua kan. Bukan kata orang Arab Ustaz, siapa-siapa pun kan. Kadang-kadang kan. Mungkin kalau tidak jujurlah dalam berniaga kan. Pisang yang elok dia hantar kat orang pisang yang dah tak elok kan. Jadi bila ada muhtasib ni, ada penguat kuasa ni, maka perkara-perkara buruk tu elaklah. Ya, itu dia. Dalam masa yang sama menterjemahkan. Baik Ustaz, kalau kita tengok setakat ini antara faktor yang menyumbang ataupun kepada ketabanudan daulah Umayyah di Andalus ni, setakat yang kita dah belajar ada 3 Ustaz, al-ilmu wath-thaqifah, kemudian kita ada al-askariyah dan juga al-idariyah. Kan, so 3 benda yang kita dah belajar bersama-sama dengan Ustaz antara perkara yang menyumbang kepada faktor ketamadunan daulah Umayyah di Andalus. Baik, kejap lagi kita nak sambung lagi Ustaz. Boleh? Kita nak bagi ruang adik-adik kita ambil nafas kejap. Kita absorb kejap, kemudian kita akan bersambung kejap lagi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras di Didik TV KPM. InsyaAllah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dan kembali dalam Teras di Didik TV KPM, kita masih meneruskan pembelajaran kita untuk subjek Usuluddin. Topik kita pagi ini adalah faktor-faktor ketamadunan daulah Umayyah di Andalus. Macam tadi Ustaz dah kongsikan tiga faktor yang mana kita boleh belajar ataupun jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita juga, yang mana ilmu dan orang kata pengetahuan itu paling penting Ustaz. Kalau pepatah Arab kata al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. So bila ada ilmu pengetahuan tu pula disokong lagi dengan askari ketenteraan Ustaz. Masya-Allah. Dan juga al-idariyah. Ini dari sudut apa nama kita panggil? Apa tadi Ustaz? Idariyah? Pentadbiran. Maksudnya pentadbiran yang tersusun. Itu dia insya-Allah. Baik, kita nak teruskan Ustaz untuk faktor yang seterusnya. Berkenaan dengan ketamadunan daulah Umayyah di Andalus insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey, syukran. Zahar. Ayuh. Ayuha al-mustami'un al-kiram. Ayuh. Okey. Sanuwasil fil awamil ar-rabi'ah. Awamil ar-rabi'ah hiya al-umraniyah. Al-umraniyah, ma hiya al-umraniyah? Al-awwal min ashharil masajid yusamma Masjidul Qurtubah fil ahdi Abdurrahman ad-Dakhil. Ayuh. Wasani ansha'a Abdurrahman an-Nasir. Okay. Kama arafna Abdurrahman ad-Dakhil wa Abdurrahman an-Nasir mutakhallif. Dua individu yang berbeza. Cuma orang Arab ni dia kadang-kadang dia suka nama sama. Macam saya dulu belajar kat Al-Azhar kan. Kawan saya tu nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tiga-tiga nama. Sebab tu kalau kita tengok dalam khalifah Islam, kadang-kadang tu dia wujud Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3. Maksudnya orang Arab ni kalau nama dia suka nama yang sama. Macam tu. Masya-Allah. Kemungkinanlah dia ada lebih kurang. Okey. Abdurrahman ad-Dakhil ni yang mula-mula, An-Nasir ni khalifah yang ke-8. Tapi bukan dari susu galuh keturunan yang sama. Susu galuh samalah. Sama. Umayyah ni, Umayyah biasanya dia daripada
salah silah yang sama. Aywa. So Abdul Rahman Ad-Dakhil itu kadang-kadang takut mungkin ada pelajar terlupa ataupun tersilap dia kena beza. tertukar Abdul Rahman Ad-Dakhil dan juga Abdul Rahman An-Nasir tadi. Baik. Okey, insya-Allah. Okey, ansya'a Abdul Rahman An-Nasir Al-Madinah Azimah. Ismuha Madinah Zahra. Itu dia. Ini dari sudut pembangunan, Ustaz. Pembangunan. Maksudnya zaman Andalus itu Umayyah telah membina satu masjid, masjid yang termasyhur yang terkenal diberi nama Masjid Qurtubah. Okey, at-tulab unzuru ila surah. Aywa. Ini gambaran Masjid Qurtubah. Masjid Ataupun Qurtubah. mungkin kita lebih familiar dengan sebutan Masjid Cordova. Cordova. Kan? Kalau mungkin ada perasan trivia kita tadi pun ada menyebut dengan Masjid masuk Cordova. pula. Itu dia, masya-Allah. Masjid ni saya difahamkan masih ada lagi lah. Sampai hari ini, Ustaz. Sampai hari ini, insya-Allah. Lepas tu ada kemungkinan dia ada sedikit peperangan salib dan sebagainya, mungkin masjid ni pernah dirosakkan seketika lah. Okey. Pembangunan yang kedua pula adalah An-Nasir ini. Abdul Rahman An-Nasir, dia sebenarnya dia ada gelaran dia Abdul Rahman An-Nasir Lidinillah. Nama gelaran ni. Okey. Dia membuat satu bandar yang agung, bandar yang warna-warni. Masya-Allah. Bandar yang super hebat. Macam di Kuala Lumpur tu, macam dekat KLCC. Maksudnya bandar itu mungkin dah terjemah pada zaman Madinah An-Nasir ni. Zaman Abdul Rahman An-Nasir dengan bandar yang teragung, insya-Allah. Itu dia, masya-Allah. Itu maksudnya dua antara dari sudut pembangunan faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah ni, Ustaz. Baik, Ustaz, kita teruskan. Okey, insya-Allah. Okey, ayuha al-mustami'un al-kiram. Okey, insya-Allah al-an unzuru ila hadarah awamin minal ulum. Minal ulum. Ma hiya ulum? Tafaddal. Okey. Hadarah al-ulum lid-daulah Umayyah fil Andalus katsira minha al-awwal ilmu tib والثاني علم الجغرافيا والثالث علم الفلسفة. اوكي. ما هي علم الطب؟ تفضل. علم الطب هو المؤلف أبو قاسم الخلف بن عباس الزهراوي. Ya Zahar. Maksud dia ilmu tib ni antara tokoh yang terkenal adalah Abu Qasim. Abu Qasim ini pelopornya, Ustaz. Pelopor. Dan dia telah mengarang satu kitab. Mengarang satu kitab iaitu kitab tasrif. At-tasrif. Kitab tasrif masalan fi surah, insya-Allah. Hadza tasrif. Yang membincangkan tentang bidang-bidang kedoktoran di situ. Okey. Dia kalau waktu ini juga dia berkembang, maksudnya dah Ibnu Sina pun dah ada. Macam Azhar dia tahu kan, Ibnu Sina pun bagian tip juga kan. Antara yang popular lah kan, mungkin ramai dalam kalangan masyarakat kita terkenal ataupun kenal dengan Ibnu Sina. Dari sudut perubatan, Ustaz. Dekat kelas-kelas kat sekolah-sekolah pun ada 4 Ibnu Sina. Betul. Okey, dia pun zaman yang sama. Tetapi dia sebaris, dia berada di Abbasiyah. Di Abbasiyah, Abbasiyah tu di Damsyik, di Dimashq. Okey, manakala Abbas Az-Zahrawi ini berada di Andalus. Okey. So Abu Qasim ni, Ustaz. Abu Qasim Al-Khalaf. Okey. Pelajar okey, insya-Allah. Nanti ada soalan sekejap lagi. Boleh, semua bersemangat tu, Ustaz. Okey. Ayu soal ya tulab. Kita biar dia ambil angin dulu. InsyaAllah. Semua masih ready. Saya rasa dia orang tengah simpan ni. Ada tu soalan dia nak tanya Ustaz sekejap lagi. Baik, Ustaz. Okey. Sanian. Ilmu geografia. Ilmu geografia tu bermakna ilmu geografi lah. Ilmu geografi. Ma huwa al-muallif min ilmu geografia? Muallif huwa Muhammad bin Yusuf Al-Waraq. Muhammad bin Yusuf Al-Waraq wa sahibul kitab Al-Masalik wal Mamalik. Itu kitab yang dikarang oleh kitab dikarang oleh Muhammad bin Yusuf Al-Waraq. Al-mustami'un wa at-tulab bil musyahadah. Hadza masalan. Hadza al-kitab Masalik wal Mamalik.
Saya rasa masih lagi terdapat di sini. Masih lagi terdapat pada hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Untuk kitab, Al-Masalak ni. Tentang geografi inilah. Masya-Allah. Tapi pelajar kita kena rajin pergi library. Nak mencari tu Ustaz. Nak pergi dia masalah tu. Ya. Baik Ustaz. Okey, insya-Allah. Okey, awamil ilmu wasalis, bisalis wa huwa ilmu falsafah. Ilmu falsafah al-muallif Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd, ataupun kebiasaannya kita mengenali beliau dengan nama Ibn Rushd. Ibn Rushd. Okey. Ibn Rushd wa sahibul kitab Tahafut at-Tahafut. Okey. Al-mustami'un wa tulab izan unzurul kitab Tahafut at-Tahafut hadza. Insya-Allah. Okey. Saya rasa pun masih lagi terdapat zaman sekarang ini, dan masih banyak pengkaji-pengkaji yang menggunakan kitab beliau untuk membicarakan tentang bidang falsafah, insya-Allah. Itu dia. Itu antara 3 ilmu Ustaz. Bukan sekadar dari sudut kita tengok faktor ketamadunan, bukan hanya sekadar mungkin orang nampak dari sudut pembelajaran dari sudut syariah hanya sahaja, tetapi merangkumi semua sekali, termasuk semua. Perubatan. Macam tadi kalau kita tengok ada ilmu tib. Kan? Kemudian kita ada ilmu geografi, kita ada ilmu falsafah. Kan? Itu antara ilmu-ilmu yang sebenarnya kita nak pendek poin yang kita boleh katakan adalah berbalik kepada apa yang Ustaz sebut awal tadi, adalah ilmu al-ilmu wa taqifah. Akan ilmu pengetahuan itu menyumbang kepada faktor ketamadunan, dan kalau kita hari ini juga kita nak jadi orang yang berjaya Ustaz, kena ada ilmu lah Ustaz kan. Betul. Itu dia. Baik, itu dia. Seronok sebenarnya kita belajar bila kita mengkaji, sebenarnya secara tak langsung kita dapat tengok kan kelemahan diri kita untuk kita perbaiki di masa akan datang. Baik, Ustaz, kejap lagi kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita kan untuk faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus ni. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini, terus kekal di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Baik, kita masih belajar berkenaan dengan subjek kita Usuluddin, dengan topik kita faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah. Dan antara part yang saya sangat tertarik bila mana Ustaz sebut tadi berkenaan dengan Hadrah Al-Ulum tadi, menyumbang kepada faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus, seperti mana yang kita sebut awal tadi, ilmu tib, ilmu geografi, ilmu falsafah. Antara 3 ilmu yang menyumbang kepada faktor ketamadunan. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi. Boleh, untuk tahu apakah faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus, Ustaz. Silakan Ustaz. Syukran Azhar. Ayuh al-mustami'un wa tulab, تفضل بمشاهدة التلفزيون والأخير إن شاء الله. أيوة إن شاء الله. أوكي. حضارة teknologia. قبل هذا kita pergi kepada faktor awamil umum al-umum al-am, والثاني من العلوم والأخيرا من التكنولوجيا. أيوة. حضارة teknologia للدولة الأموية في الأندلس كثيرة، منها الأول التجارة. التجارة اهتموا الدولة الأموية في الأندلس بالتروك والجسور والأسواق. والثاني الزراعة. الزراعة اهتموا الدولة الأموية في الأندلس بالنظام الرعي والترعة. Okey, saya jelaskan. Apa yang dimaksudkan dengan tijarah? Tijarah adalah perniagaan. Maksudnya mengutamakan Empire Umayyah di Andalus ini iaitu sistem turuk. Turuk ni bermaksud jalan-jalan, jalan raya. Kita jangan anggap
jalan raya ni sisi empire moden. Ya. Empire dulu pun dah ada dah. Dah ada dah jalan raya. Itu dia. Okey. Maksud dia itu antara kemajuan ketamadunan. Okey. Dan juga ada jusur. Jusur ni hakaza, fi surah. Iaitu jambatan, titian. Okey. Dah berlaku pada zaman Andalus dan juga aswaq. Aswaq ni pasar lah, bazar. Pasar. Kalau kita hari ni sekarang ni dalam Ramadan ni kita sebut Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Kan tambah pula kerajaan dah bagi keizinan ke Bazar Ramadan beroperasi. Ustaz sebut bazar tadi semua dah terbayang dah. Pada pagi ni, baru pagi lagi ni, belum lambat lagi nak buka ni. Ada yang kata Bazar Ramadan, ada yang kata Bazir Ramadan. Astagfirullahalazim. Itulah. Banyak lagi makan sikit je kan. Okey. Betul. Okey, wasani zira'ah. Zira'ah bermakna pertanian, perladangan. Okey, maksudnya telah mengambil kepentingan Daulah Umayyah di Andalus tu dari sudut nizam rai. Nizam rai ni Azhar dia macam sistem pengairan. Kita boleh tengok kat gambar ni. Saya pun tak pasti sekarang ni masih lagi digunakan sistem ni ataupun tidak. Tapi saya rasa macam tidak je. Dah moden kan. Semua dah moden lah sekarang kan. Nizam rai ni maksudnya pada waktu ini masyarakat Sepanyol yang bukan Islam ni dia tak terfikir pun adanya sistem yang canggih ini. Maksudnya Umayyah Andalus yang mencetuskan. Dan juga sistem Turu'ah ni terusan. Kalau macam kita tengok dekat Sabak Bernam kan ada terusan parit-parit tu kan. Maksudnya bukan kat Sabak dah mula dah. So kat Sepanyol dah ada dah. Zaman Andalus lagi Ustaz. Andalus dah ada. So kalau kita tengok daripada untuk faktor yang teknologi ni banyak sebenarnya Ustaz. Banyak lagi. So mungkin hari ini kita belajar sama-sama dan Ustaz listkan 2 daripada banyak faktor dari sudut teknologi yang kita dapat adalah tadi tijarah, perniagaan ataupun perdagangan. Dan juga zira'ah dari sudut pertanian Ustaz. Itu dia. Okey, khalas yakni. Aywa. Masa sudah bersedia. Aywa tulab hal. Ustaz, sebelum Ustaz tanya, kita bagi peluang dulu. Kita bagi can dulu. Boleh? Ya tulab ayyusal. Ya, na'am. Aywa. Na'am. Tafadhal. Okey. Hal antum mustaqdidun? Okey, biasa kalau ustaz kat sekolah kalau tak jawab kena bumping kan. Okey, hari ni awak bumping kat rumah. Bumping kat rumah. Suruh mak tengok. Okey, soal awal. Aywa. Imla al-firaghat al-atiyah bi ikhtiyar al-ijabah sahihah ma baina qassain. Okey. Imla al-firaq min awamil hadarah ad-daulah Umayyah fil Andalus. Abashi تفضل Abashi. ستجيب. أنا تأكد من الجواب. الأمرانية. أوامل. الأمرانية. أحسنتم. ما شاء الله. اوكي. طيب. اوكي، السؤال الثاني. ايوه. السؤال الثاني أبو وليد محمد بن أحمد بن روش هو من أشهر في ممكن تكيف تفضل ستجاوب من السؤال الثاني. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashid huwa min ashhari fi ilmu falsafah. Ilmu falsafah. Aywa. Sahih ya Ustaz. Sahih. Mumtaz. Masya-Allah. Kemenangan yang kedua. Okey. Kemenangan yang kedua. Baik, okey, mumtaz ya Takif. Masya-Allah. Okey, soal salis. Aywa. Imla al-firaq. Okey. Hiya allati wasi'at harakat terjemah al-kutub ajnabiyyah ila al-arabiyyah. Mungkin minan nisa Sarina Tasha mungkin. Sarina Tasha tafadhal. تفضلي. عوامل علمية. عوامل علمية. أنت ممتاز. ممتاز. Masya Allah. Semua bagi fokus Ustaz. Naam, itulah. Nampak macam tak fokus. Nampak je. Jangan pandang sebelah mata je. Sebab diorang takut kena bumping. Takut kena bumping tu yang fokus tu. Baguslah belajar ni insya-Allah. Alright. السؤال الأخير. السؤال الأخير. كان اهتمامهم كبيرا بإملاء فراق لم يصل الأسبانيون إلى مثله من قبل. من النساء أيضا سمية تفضلي. من السويج جبيب.
Bismillahirrahmanirrahim. Kana istima'uhum kabiran di Nizam Rai. Bin Nizam Rai. Sahih ya Ustaz? Sahih. Masya Kita Allah. mendapat Mumtaz, kemenangan mutlak mumtaz. hari ini. Kemenangan semuanya, kemenangan yang keempat. Okey, antum mumtaz. Kita begitu bukan Mumtaz. insya-Allah. Baik, insya-Allah. Okey. Ustaz dah tanya. So kita bagi peluang yang terakhir. Ya tulab ayyu soal? La. Semua dah lepas. Ana tak faham. Diorang tu lah, diorang takut dengan saya tu. Faham. Tapi yang penting Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Kan, Alhamdulillah. Orang kata apa, dapat sama-sama kita belajar. Bukan orang kata apa, seronok juga. Tetapi sebenarnya apa yang kita belajar hari ini sebenarnya penting untuk first dibawa dalam peperiksaan dan juga the most important thing dalam kehidupan Dalam kita. kehidupan, ya, cantik, Itu dia, cantik. insyaAllah. Baik Ustaz, kita dah sampai ke penghujung Naam. rancangan untuk Teras Didik TV KPM dan juga untuk topik faktor-faktor ketamadunan Daulah Umayyah di Andalus untuk subjek Usuluddin. Ustaz, mungkin ada kata-kata akhir ataupun kata-kata nasihat Ustaz kepada penonton-penonton yang mungkin mengambil subjek ini juga dan juga adik-adik kita di Google Meet. Macam tadilah takut ada tersilap Abdul Rahman Dakhil dan juga Abdul Rahman Nasir. Kan, insyaAllah. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah wa akhiran minni awamil hadarah ad-daulah Umayyah fi Andalus muhim jiddan fi hayatina. Wasani qala Abi Adarda radhiyallahu anhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Minal Abu Daud. Masya-Allah. Okey. Maksudnya jika daripada Abu Adarda dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memilih jalan untuk menimba ilmu, maka Allah membantu jalannya menuju ke syurga. Masya-Allah. Wa akhiran minal ustaz ad'ukum bitaufiq wan najah. Amin. Wa muntazin wan najihin. Amin. Insya-Allah. Usuluddin mumtaz insya-Allah. Usuluddin mumtaz insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Syukran. Al-Ustaz Ahmad Shah, dan saya sangat tertarik dengan hadis yang Ustaz bacakan tadi ataupun dalam satu riwayat yang lain kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jaminan yang baginda Rasulullah SAW sebut adalah siapa yang menuntut ilmu, berusaha nak menuntut ilmu, Allah permudahkan bagi dirinya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum, Sabahan Khair. Sebagai pengetua dan juga guru yang mengajar subjek Usuluddin ini, saya lihat subjek ini saling melengkapi antara satu sama lain kerana di dalamnya terdapat banyak bidang agama yang dipelajari. Antaranya ialah bidang tauhid, tafsir, ulumul Quran, hadis, ulumul hadis, tarikh Islam, akhlak dan tasawuf. Selain itu juga, ianya dapat memperkasakan bahasa Arab dalam kalangan guru dan murid kerana di dalam subjek ini bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Shah dan guru-guru kerana banyak membantu dan mengajar pelajar bagi memahami subjek ini. Syukran jazilan guru-guruku sekalian. Usuluddin mumtaz insya-Allah. Didik TV KPM